curhat mengenai di Kampung Ketani. Apa sebenarnya yang dibawakan? Satu tajuk yang saya menjadi tanda tanya. Tapi kita ni ada 3 narasumber yang akan menerangkan tajuk yang akan kita ni bincangkan ataupun wawancara kita ni, curhat di Kampung Ketani. 3 narasumber kita mungkin boleh diperkenalkan. Baik, bersama kita pada pagi ini seperti yang telah pun dinyatakan, ada 3 orang narasumber kita dan kita perkenalkan dahulu di sebelah kanan saya Tuan Haji Arifin bin Haji Yusof, merupakan Ketua Kampung Kasat. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat ya? Sihat. Baik, Alhamdulillah. Dan di sebelah kanan Tuan Haji bersama dengan Yang Mulia Tuan Sabtu bin Haji Abdul Ghani, merupakan Ketua Pegawai Penjara. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. ya, baik, Alhamdulillah. Baik, silakan Tuan. Dan bersama saya seterusnya pengasas curhat iaitu Puan Hajah Nur Azlin Umi Natul, Umi Natul Hafizah binti Haji Alimas. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Selamat pagi. Jadi saya nak bagi kembali. Kami ini bertanya-tanya apa sebenarnya curhat yang tadi, curhat yang disebutkan. Tapi curhat di Kampung Ketani, tajuk yang akan kita ni bincangkan. Jadi kita ni bertanya dululah kepada Ketua Pegawai Penjara iaitu Tuan Sabtu bin Haji Abdul Ghani. Apa antara peranan reintegrasi Jabatan Penjara dalam pelaksanaan ini? Okay. Terima kasih Puan. Terlebih dahulu ucapkan terima kasih, Jabatan Penjara ucapkan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi kerana menjemput kami hadir pada pagi ini. Dan terima kasih juga terlebih dahulu kami ucapkan juga kepada memang penganjur acara ini, kepada pengasas Kiuhat Negara Brunei Darussalam Puan Janora dan Majlis Perundingan Kampung Kasat, Ketua Kampung, kerana memberi peluang dan memilih Jabatan Penjara sebagai berkolaborasi untuk bekerjasama dalam acara ini Puan. Jadi Jabatan Penjara, sedikit saya latar belakang mengenai dengan bahagian pemulihan dan reintegrasi ini, adalah satu bahagian yang membantu dan memeduli bekas-bekas banduan ini. Itu rakan seliaan dalam menjalani kesinambungan program durang semasa mereka berada dalam penjara untuk membuat aktiviti bersama mereka. Terutama program yang kami galakkan kepada mereka apabila mereka berada di luar ialah program khidmat nasihat dan kaunseling selepas mereka dibebaskan. Dan perkara ini program ini dibuat secara sukarela ni Puan, sukarela. Dan program yang akan diadakan ini juga itu kempen Hari Bertindak ini, sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2024. Jabatan Penjara melalui pusat integrasi berperanan untuk mengumpulkan bekas-bekas penghuni penjara untuk ikut serta dalam acara ini. Dan juga Jabatan Penjara juga menjemput rakan-rakan harmoni dari Pusat Al-Islah untuk bersama-sama mengikuti program ini. Ya, baik. Terima kasih Tuan Sabtu di atas penjelasannya. Dan untuk seterusnya kita ingin ketahui juga apakah hasrat dan juga harapan Tuan selepas program ini dilaksanakan. Okey, baik Puan. Memang Ketani apabila mengadakan program ini, hasrat dan harapan itu amat-amat diperlukan agar Jabatan Penjara berhasrat supaya melalui program ini bekas-bekas penghuni penjara ini ataupun bekas-bekas penghuni rumah Al-Islah tidak akan merasa tersisih ataupun dipinggirkan. Malah anggaplah ianya satu cabaran untuk mereka untuk bangkit semula. Untuk bangkit semula seperti mana kecemerlangan dan keceriaan yang pernah mereka lalui dan kecapi sebelum ini. Alhamdulillah. Betul. Dan kerja-kerja sukarelawan ini juga adalah salah satu bagi kami cara untuk mereka ini untuk meningkatkan keyakinan diri mereka apabila mereka ini bersama keluarga dan masyarakat dalam meneruskan kehidupan seterusnya. Dan di samping itu, Jabatan Penjara dan agensi-agensi kerajaan yang berkepentingan akan bersama-sama menilai insya-Allah dan mengusahakan program-program pemulihan dan yang lebih positif dengan berorientasikan kerja-kerja khidmat masyarakat. Dan itu juga harapan jabatan juga seterusnya, Jabatan Penjara juga akan bersama stakeholders yang lain akan sentiasa memberikan sokongan
kepada bekas-bekas penghuni penjara dan bekas-bekas penghuni rumah ahli Islah ini demi untuk menjadikan bisdiorang ini sebagai warga negara yang berguna dan sentiasa berbakti serta bertanggungjawab kepada bangsa, agama dan negara, insya-Allah. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya. Dan nanti insya-Allah kita akan bersama dengan Tuan Sabtu lagi insya-Allah ya. Tapi beralih pula kita bersama dengan tetamu kita untuk berikutnya atau silakan. Kita bersama Ketua Kampung Kasat ya, Tuan Haji Arifin, Haji Yusof. Mungkin boleh menerangkan kenapa sebenarnya memilih Kampung Kasat untuk mengadakan acara. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, sebelum menerangkan yang mengapa di kampung di kampung Ketani, iaitu di Kampung Kasat. Sebelum ini kami ada membuat juga sama juga kolaborasi dengan Curhat dan juga yang lain, pernah membuat di kawasan bandar, iaitu Yayasan Sultan Haji Asrarul Ruqyah pada tahun 2020. Kalau anda silap 5 hari bulan hingga 6 hari bulan selama 2 harian tahun 2020. Jadi setelah membuat perbincangan bisa ditukar kepada di kampung. Kalau di kampung orang ia ada rasa, kalau kawasan kami itu ia ada kehijauan. Jadi kesan damai, tenang. Jadi dengan adanya di kampung itu dari segi dalam program itu juga Curhat itu diselitkan dengan penanaman pokok dan juga curhatnya itu tuh kiranya ada yang inginkan mencurhatkan dari segi ia punya pandangan mungkin pandangan mengenai dengan ia punya emosi, ia punya pribadinya. Jadi dari sana dan juga membantu dengan pihak penjara juga dengan adanya di sana tuh dengan kehijauan dan kedamaian itu dapat menenangkan secara pribadinya lah, dengan secara sendirinya lah, secara tersendirinya. Cuma itulah yang anunya. Alhamdulillah ya. Baik, dan kita ingin mengetahui, mungkin dapat Tuan Haji jelaskan bilakah acara ini akan diadakan dan siapa saja yang akan terlibat pada acara tersebut. Alhamdulillah ada dua sesi, ada 2 program yang insya-Allah akan dibuat pada yang Curhat di Kampung Ketani ini. Yang pertama yaitu pada 20 hari bulan Jumaat pada 2 petang, iaitu Kampung Ketani Tenang dan Harmoni, iaitu 20 hari bulan Desember 2024, iaitu di Masjid Kampung Kasat. Seperti yang dipaparkan sistem TV dalam TV ini, iaitu alhamdulillah ada 2 penceramah di sana yang dijemput, iaitu Yang Mulia Ali Yusri bin Abdul Ghafur, penceramah motivasi daripada Kementerian Pendidikan, dan yang kedua alhamdulillah dijemput yang Yang Mulia Farizal bin Ali, iaitu penolong konselor Jabatan Penjara. Okey. Jadi ini yang diadakan pada 20 hari bulan Desember 2024 pada pukul 2 petang. Okey. Di sana program itu ada 2 sisi tu, maksudnya kira dibagi 2 2 ceramah. Lepas satu yang ceramah pertama itu diselitkan dengan sembahyang asar, lepas sembahyang asar bertah yang kedua ceramahnya. Dan alhamdulillah seterusnya program yang kedua iaitu 22 hari bulan Desember 2024, iaitu bertempat di Sekolah Rendah Kampung Kasat pada 8 pagi hingga selesailah. Di dalam program itu sesi menanam pokok. Sesi menanam pokok. Sesi menanam pokok. Curhat, art terapi dan juga projek infak. Dan bermula pada jam 7.30 pagi. Jam 7.30 pagi. Sehingga jam berapa tu Tuan? Sehingga pukul berapa tu?
7.30 hingga setengah hari. Tengah hari. hari. Jadi siapa yang dialulukan untuk datang untuk acara curhat di kampung? Okay, dalam sasaran yang perlu didatang ada sukarelawan lah tu sukarelawan belia-belia muda lah, dan juga Majlis Perundingan Kampung Kasar dan juga daripada Panduan Penjara Rakan Selia. Rakan Selia, Rakan Harmoni. Rakan Harmoni. Okey. Jadi bagaimana dengan orang ramai? Boleh juga mengunjungi? Boleh. Boleh dibukakan lah. Boleh untuk hadir bersama-sama mengikuti program tersebut. Jadi adakah kalau tadi melihat adanya aktiviti penanaman pokok dan landscape, ada sesi art terapi, sesi healing, curhat, dan satu lagi itu projek infak. Ada tak jualan-jualan yang diadakan di sana? Sebenarnya tu tidak ada jualan. Tidak ada jualan. Memang cuma program aktiviti. Okey. Jadi itulah di antaranya yang akan mengambil tempat pada 22 hari bulan Disember 2024 di Sekolah Rendah Kasat 7.30 pagi hingga 1 petang. Dan kita juga ingin bertanyakan kepada Puan Haja Razlin Uminatul Hafizan, ya. Apakah antara sebenarnya tujuan acara ini diadakan dan siapakah organisasi yang terlibat sama? Jadinya saya alhamdulillah sebagai penganjur acara Curhat Company, dan Majlis Perundingan Kampung Kasat, Jabatan Penjara, dan kami juga ada Pusat Pembangunan Belia. Jadinya dari kami different organisasi ini akan ada peranannya sendiri, macam itu. Macam kalau bahagian saya, kami akan menjadi fasilitator, dan dari Jabatan Penjara akan membawa rakan-rakan seliaan, rakan-rakan harmoni itu untuk menghadiri acara ini. Dan juga dengan adalah Majlis Perunding Kasat untuk membawa belia-belia. Ini yang pentingnya ni, belia-belia ni untuk hadir dalam acara ini untuk menjadi sukarelawan, dan juga tidak lupakan Sekolah Rendah Kasat. Sebab kami acara ini kami tidak lupakan sebab kami mengadakannya di Sekolah Rendah Kasat. And then projek infak itu dari Pusat Pembangunan Belia. Kerana Pusat Pembangunan Belia ini akan sedekah. Mereka akan bersedekah kepada orang-orang yang terpilih, seperti macam yang kurang kemampuan, dan juga adalah nanti rakan-rakan seliaan dan juga rakan-rakan harmoni yang terpilih, nanti kita ni akan membagikan sedekah-sedekah itu, insya-Allah. Baik, betul. Alhamdulillah, ya. Jadi Puan, kenapa pentingnya belia-belia mengikuti program-program Hari Sukarelawanan ini? Mungkin bagi pandangan Puan sendiri. Alhamdulillah, mungkin kalau di Brunei ini memang tidak adalah day of action itu setiap 5 Disember Hari Sukarelawan. Jadinya bagi saya memang penting, satu, untuk membina jati diri kita ni. And then also untuk meluangkan masa Disember ni kan masa cuti sekolah. Betul. Jadinya daripada kita ni di rumah melihat TV, main telefon, bagus juga. Ikut menanam pokok, belajar menanam pokok, because it's a very good activity sebenarnya untuk kanak-kanak. Also belia-belia. And then also kita ni akan berjumpa dengan bekas-bekas banduan, rakan seliaan, rakan harmoni, dengan berjumpa juga dengan belia yang lain ni. Jadinya sebab itu namanya curhat di kampung kita ni. Di sana kita ni akan menukar pandangan dari segi emosi, dari segi kesihatan mental kita ni, macam mana tadi menjaga. Jadinya pentinglah untuk belia-belia ini sebenarnya untuk hadir dalam acara ini. Because kita ini kan mengeratkan lagi sosial masyarakat supaya kita ni boleh menolong Jabatan Penjara ni, rakan-rakan seliaan ni, dan rakan harmoni untuk naik lagi, kembali ke dengan masyarakat yang lain. Betul. And to build orang punya self resilient and mencari identiti. Dan juga keyakinan untuk mereka. Ya. Baik, kembali kita seketika bersama dengan Tuan Sabtu sendiri. Ada pertanyaan. Jika tadi Tuan Haji Arifin mengatakan memang tiada jualan, tapi ada yang berminat untuk mendapatkan mungkin hasil daripada kraft tangan daripada para rakan selia tadi, rakan harmoni. Apakah ianya nanti diadakan? Ini untuk kepastian saja, kena ada yang bertanya. Macam mana? Silakan. Terima kasih. Setakat ini rakan seliaan yang di bawah kawalan Jabatan Penjara ataupun berkolaborasi sama Jabatan Penjara, memang ada yang orang berkemahiran membuat barangan ni. So, jika sekiranya ada tempahan ataupun
akan membalik dari ketan itu, bolehlah menghubungi kami sendirilah di Pusat Reintegrasi Jabatan Penjara, dan insya-Allah kami akan cuba menyambungkan kepada rakan-rakan seliaan yang memang membuat barangan, insya-Allah. Tapi untuk pada hari yang ditetapkan 20 dan juga 20 itu memang dah adalah. Yes, mereka hadir hanya sebagai projek penanaman landscape. Penanaman sahaja. Okey. Jadi kita mengharapkan agar mungkin ada di luar sana yang bertanyakan, jadi dapat penjelasan tersebut daripada Tuan Sabtu sendiri ya. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada. Jadi untuk Tuan Haji Arifin ya, kalau tadi ianya tertumpu di yang akan diadakan di Sekolah Rendah Kasat. Jadi aktivitinya adalah penanaman pokok dan juga landscape. Di mana kawasan penanaman pokok dan juga landscape? Penanaman kawasan itu di dalam kawasan sekolah, bukannya di luar sekolah, di dalam sekolah. Saya berkolaborasi dengan sekolah rendah dengan guru besarnya. Diorang pun menyahut bersetuju untuk membuat penanaman di sana. Diorang ada juga membuat program, dan nama program itu dia seperti kelurusan dengan program kami, jadi bisa itu bersatu tu. Tapi nama tempat itu diorang adakan merasmikan. Tapi nama itu kurang pasti ya. Green Wave namanya. Green Wave. Green Wave. Diorang punya gardening lah. Ada satu tempat yang bersesuaian diorang untuk menanam pokok itu. Jadi yang ditanam pokok itu yang sejenis herba, setengah daripada herba itu pun kurang pasti juga dia punya herba. Yang penting yang penanam pokok itu semua dengan herba-herba lah. Sebab tadi ada yang bertanya juga, yang ditanam itu adakah dari keluarga buah ataupun bunga? Tidak. Ada yang bertanya. Herba. Jadi herba. Jadi dapat dimanfaatkan. Yes. Dan ini merupakan kali pertama diadakan ataupun macam mana? Sebelum ini ada diadakan ataupun macam mana? Maksudnya penanaman, aktiviti penanaman. Ini pertama. Ini yang baru yang pertama. Okey. Mungkin Puan Jan Razlana yang boleh menjelaskan sesi healing dan curhat dan juga projek impaan ini apa sebenarnya yang di pengisiannya? Kalau sesi curhat itu sebenarnya kita ni akan mengencourage individu untuk meluahkan diorang punya emosi dan juga pemikiran. Jadinya kadang-kadang kan kita ni dalam sehari itu kita ni dia suka bercerita. Tapi mungkin on that day kami akan encourage orang untuk bercerita. Adakah kita ada masalah hari ini kah? Kita ada emosi yang perlu kami menolong kah? So we encourage to have open communication, because open communication ini it helps us to build tani punya emosi itu to identify and untuk menjaga emosi. Sebab kalau kita ni dah pandai menjaga emosi, kita ni boleh timbul kemarahan. Betul. Jadi kita ni boleh stres. Sebab itu sisi healing ada important. Ia untuk menghealing dan juga menjaga stres itu. And then projek Infa ini pun juga sebenarnya dari Pusat Pembangunan Belia lah. Diorang sebenarnya pun andang mengadakan projek ini tiap tahun. Ganya pada tahun ini diorang memilih Kampung Kasar. Alhamdulillah mungkin itulah selepas meeting itu terus diadakan dengan dalam satu hari. Daripada kami membuat projek balik-balik kan macam itu. Jadi alhamdulillah itulah sebab itu terjadi makin banyak organisasi itu yang akan join untuk hari itu juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebagai yang terakhirlah mungkin Tuan Haji Arifin boleh menerangkan apakah antara harapan wawancara kita pada hari ini, harapan untuk aktiviti ataupun acara yang akan berlangsung curhat di Kampung Ketani. Alhamdulillah. Dengan secara tersendirinya juga dengan adanya program macam ini, curhat di Kampung Ketani ini, ia secara sendirinya memperkenalkan kampung kami juga. Pasal ya dalam-dalam tu. Kadang-kadang ada orangnya, ini mana kan Kampung Kasat ini? Dia tahu di mana. Jadi dengan adanya program ini juga, ia secara sendirinya memperkenalkan dengan berdekatan kampung-kampung sana, kampung hutan, Terap Bau, Pak Luas. Pasal ia termasuk di dalam mungkin Rumah Pas. Jadi ini yang di ujung-ujung sekali dekat sempadan dengan Limbang tu. Hutan sama Kasat. Jadi alhamdulillah dengan ada program ini dihasratkan bukannya sekali ini sajalah membuat program ini, insyaallah ada lagi yang akan datang program yang secara besar Jadi
dengan agensi-agensi lain, insya-Allah akan dibawa juga lah untuk membuat program yang lain selain daripada ini. Dan juga insya-Allah dipohonkan kepada yang melihat rancangan Rampai Pagi ini, kepada beliau-beliau yang dipohonkan untuk hadir bersama-sama mengikuti program yang baik ini. Insya-Allah. Baik, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada tetamu undangan kita pada hari ini dengan wawancara kita curhat di Kampung Ketani. Semoga ianya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum untuk semua. Waalaikumsalam.